Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menyambung pengajian kitab Fiqh Al-Asma' Al-Husna, untuk kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana untuk berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah lalu lebih kurang 3 atau 4 sesi sebelum ni, yang mana kita memfokuskan kepada tentang metodologi asas dalam berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan sebelum ini bahawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu nama yang kosong. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, husna, indah. Jadi kalau satu nama tu nama yang kosong, tidak ada sebarang erti atau maksud, maka dia bukanlah nama yang indah. Misal mudah, manusia ni kita ada pelbagai nama. Kadang-kadang nama kita maksud dia baik, tapi nama kita taklah menunjukkan sifat kita. Itu perkara paling mudah. Untuk manusia ni, nama kita tak tunjukkan sifat kita pun. Mungkin nama kita Muhammad, mungkin nama kita Ahmad, maksud-maksud yang baik, tetapi perangai kita, sifat kita tidaklah pula sifat-sifat yang terpuji. Walaupun nama kita Muhammad, nama kita Ahmad. Sebab manusia, nama tu tak menunjukkan sifat dia. Jadi nama sekadar nama sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki nama-nama yang indah, yang mana setiap nama itu menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan sekadar nama. Sebab itu dia nama yang indah. Dan kita dah sebut sebelum ni, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kandungan nama tersebut, dia menunjukkan kepada banyaknya sifat-sifat yang kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada 2 minggu yang lalu kita telah menyebutkan tentang persamaan pada nama tidaklah membawa pada penyamaan dengan makhluk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, nama dia Ar-Rahim, salah satu nama dia. Boleh tak bagi kepada manusia nama Rahim, walaupun kita tak letak Abdul Rahim, kita letak Muhammad Rahim? Boleh. Tetapi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh kita berikan langsung kepada manusia, kecuali kita letak perkataan Abdul, hamba kepada. Misalnya, yang paling utama Allah lah. Tak boleh letak perkataan Allah kepada manusia. Memang confirm tak boleh. Lain-lain nama Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh kita berikan kepada manusia, Ar-Rahman. Sebab manusia sama sekali tidak akan ada sifat Ar-Rahman. Ada alif lam ke, tak ada alif lam ke? Sebab Ar-Rahman membawa maksud rahmat, yang memiliki rahmat yang sangat meluas, unlimited, rahmat yang tidak terbatas. Jadi perkara tu mustahil ada pada manusia. Jadi nama tu tak layak langsung disandang oleh manusia. Manakala Ar-Rahim, yang kalau kita terjemahkan, kita terjemah sebagai yang maha penyayang kan, Ar-Rahim, maka boleh digunakan kepada manusia. Dan sudah pastilah sifat Ar-Rahim, sifat Rahim, sifat penyayangnya seorang manusia tidak sama dengan sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan dalam bab ni, yang kita tidak mahu bacalah contoh tersebut. Tuan-tuan boleh baca, tengok siapa yang memiliki kitab, boleh tengok muka surat 94, 95 sampai 96.
Semua ini menunjukkan kepada contoh-contoh nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada juga diberikan kepada manusia. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk bab yang seterusnya pada muka surat 97. Iaitu berkaitan dengan berapakah bilangan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh menyebutkan di sini, penulis kitab Syekh Abdul Razak Al-Badar menyatakan, di antara asas penting dalam membahaskan nama-nama dan sifat Allah adalah kita mengetahui bahawa nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dibatasi dan tidak boleh dipersempitkan. Maksudnya apa? Kita tidak tahu berapakah sebenarnya bilangan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah topik yang akan kita bincangkan malam ni, sebab ada hadis Nabi SAW sebut Allah ada 99 nama. Jadi macam ada percanggahan di sini. Jadi kita nak lihat malam ni apa dalil yang menunjukkan bahawa kita tak tahu berapa banyak nama yang Allah miliki. InsyaAllah kita akan sebut malam ni. Disebutkan dalam sebuah hadis yang jelas tentang perkara ini, antaranya daripada Imam Muslim, beliau meriwayatkan dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Pada waktu malam, dia bangun terjaga, tengok Nabi SAW tak ada kat sebelah dia. Lalu aku mencari baginda dan tiba-tiba tanganku tersentuh kedua tapak kaki Nabi SAW. Tersentuh kedua kaki Nabi SAW. Dan ketika itu baginda tengah mendirikan solat lah. Dan ketika itu Aisyah dengar Nabi SAW sedang berdoa, Allahumma a'udzu biridaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan keselamatan, penjagaanmu daripada hukumanmu. Wa a'udzubika minka. Dan aku berlindung kepadamu daripadamu. Aku berlindung kepada engkau daripada engkau. Maksudnya kita tak dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La uhsi thana'an 'alaik. Kata Nabi SAW, la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapat aku nak kira pujian ke atasmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji ke atas dirimu. Kata Nabi SAW, la uhsi thana'an. Aku tak mampu nak kira. Aku tak dapat nak kira. Jadi hadis ni menunjukkan isyarat Nabi SAW pun tak tahu berapakah bilangan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebut, baginda tidak dapat memuji dengan penuh sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Nabi SAW dapat menyebut kesemua nama-nama Allah, seandainya Nabi SAW tahu semua nama Allah, maka bererti Nabi SAW dapat memuji Allah dengan sepenuhnya. Tapi Nabi SAW kata, la uhsi sana'an 'alaik. Aku tak dapat nak bagi pujian yang sepenuhnya, tak dapat nak kira berapa bilangan nama-nama yang kau miliki. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, hadis ini berkaitan syafaat, thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membukakan bagiku akan pujian-pujian terhadapnya. Wa husnis sana'i alaih syai'an lam yaftahu ala ahadin qalbi. Kata Nabi SAW, Allah membukakan bagiku mahamidihi wa husnis sana'i alaih, pujian-pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku.
Maksudnya ada pujian-pujian yang sebelum ni Nabi SAW tak tahu. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi SAW tak tahu sebelum ni. Tapi pada hadis berkaitan syafaat, pada waktu tu Allah bukakan, Allah beritahu kepada Nabi SAW. Jadi kata pengarang pada muka surat 98, hadis ini menunjukkan bahawa terdapat pujian daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dibukakan kepada Rasulullah SAW pada hari tersebut. Hari syafaat maksud pada hari kiamat. Syafaat Nabi SAW diberikan pada hari kiamat. Maksudnya waktu hidup kat dunia, Nabi SAW tidak tahu nama-nama tersebut. Kalau Nabi SAW tak tahu, apatah lagi kita lagilah tak tahu. Sebab Nabi SAW dapat wahyu, tapi dalam keadaan Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah, itu pun Nabi SAW masih tak tahu sebahagian daripada nama Allah. Sebab Nabi SAW hanya tahu apa yang Allah wahyukan. Bila Allah tak wahyukan perkara itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW tak tahu. Dan yang seterusnya, apa lagi dalil yang menunjukkan bahawa ada sebahagian nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi SAW tak tahu, ialah hadis yang panjang daripada Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad Ahmad. Hadis ni menceritakan tentang doa yang dibaca ketika seseorang dalam stres, sedih dan semisalnya. Cuma doa ni lagi popular kalau kita lihat dalam kunut witir. Kadang-kadang Syekh Sudais baca waktu orang kata khatam Quran. Sebab doa ni ada berkaitan Quran lah. Kita tengok apa kaitan doa ni dengan isu nama Allah. Kata Nabi SAW, ma asaba abdan hammun wala hazanun. Tidaklah seseorang hamba tu dia ditimpa dengan ham wala hazan. Tidaklah seseorang tu ditimpa kerisauan ataupun kesedihan. Syekh Sa'di dia menerangkan apa beza ham dan hazan. Ada sebahagian ulama kata sama je. Hammun dan hazanun sama je. Hammun husnun sama je. Tetapi Syekh Sa'di dibezakan. Dia kata hammun ni, ham ni ialah merujuk kepada kerisauan untuk benda yang belum berlaku. Kita risau untuk sesuatu, mungkin esok jadi macam ni, mungkin nanti hujung tahun akan berlaku banjir besar. Tu risau. Kita risau untuk benda yang belum berlaku. Hazan pula sedih untuk benda yang telah berlaku. Ialah musibah yang menimpa kita, perkara-perkara yang menyedihkan yang menimpa kita, kita sedih. Jadi kata Syekh Sa'di ada beza. Jadi hadis ini menyebutkan sesiapa, tidaklah seseorang ditimpa kerisauan untuk benda yang belum berlaku ataupun kesedihan untuk perkara-perkara menyedihkan yang telah berlaku, lalu dia membaca Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wa ibnu abdik, dan aku adalah anak lelaki kepada hamba-Mu. Aku adalah anak kepada hamba-Mu. Wa ibnu amatik, dan aku juga adalah anak kepada hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada pada tangan-Mu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu pada diriku keputusanmu, takdirmu. Allah dah putuskan takdir untuk kita. Adlun fiyya qada'uk, apa yang kau putuskan untukku penuh dengan keadilan. Engkau adil dalam memutuskan perkara untukku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Dalam doa ni Nabi SAW ajar, aku memohon tawassul dengan nama Allah. Nabi ajar, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang telah engkau namakan diri engkau sendiri. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu daripada hamba-hambamu, makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau nama-nama yang telah engkau rahsiakan, sembunyikan pada ilmu ghaib.
fi ilmil ghaibi indak, pada ilmu ghaib yang hanya ada pada dirimu. Jadi pada potongan ayat ni, Nabi SAW minta, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki atau yang telah engkau ajarkan kepada sebahagian makhlukmu. Maksudnya boleh jadi ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang malaikat tahu tetapi Nabi SAW tak tahu. Ataupun nama-nama yang kau telah turunkan dalam kitabmu, maksudnya disebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW tahu. Ataupun aw ista'salta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang engkau rahsiakan dalam ilmu ghaib yang hanya ada padamu. Maksudnya ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah rahsiakan, yang tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tak tahu, Nabi SAW tak tahu. Jadi Nabi SAW doa tawassul dengan semua nama Allah, termasuk dengan nama-nama Allah yang Allah rahsiakan. Lepas dah tawassul dengan nama Allah tu, disebut nama Allah yang kau bagi tahu kat makhluk lain, yang turun dalam kitab, maksudnya Nabi tahu kat Nabi SAW, atau nama yang kau rahsiakan. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, aku memohon kepadamu untuk engkau menjadikan Quran ini rabi'a qalbi. Rabi' ini kita terjemahkan kalau literal musim bunga. Maksudnya kau jadikan Quran ni penyejuk hatiku. Jadikan diri kita ni tenang dengan Al-Quran. Kita tengah sedih. Tadi awal hadis ni Nabi SAW sebut, tidaklah seseorang yang sedih, kerisau bila dibaca doa ni. Maksudnya kita tengah sedih, kita minta Allah jadikan Quran ni penenang kita. Dengan kita baca Quran, kita minta Allah hilangkan kesedihan kita, kerisauan kita. Wa nura sadri, cahaya pada dada kita, pada hati kita, petunjuk kepada kita. Wa jilaa huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa zahaba hammi, dan penghapus kerisauanku. Itu doa dia. Jadi doa dia tu daripada, kalau siapa yang ada buku boleh tanda kot, sebab takut nanti kan habis dibaca semua pula sebagai doa. Sebab tu hadis, doa tu bermula pada Allahumma. Yang baris pertama tu yang Allahumma, yang lepas faqala tu kan, ma asaba abdan hammun wala hazanun faqala. Lepas faqala tu buat tanda, sebab itu mula doa Allahumma. Sampailah yang baris terakhir ni wa zahaba hammi, sampai tu doa dia. Jadi lepas perkataan hammi tu tandakan. Jadi kalau seseorang baca doa ni, kata Nabi SAW, illa azhaballahu hammahu wa huznahu, tidaklah seorang hamba yang dilanda kerisauan atau kesedihan, dia baca doa ni, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan kerisauan dia, akan hilangkan kesedihan dia. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah gantikan kepada dia dengan faraja ke farha. Kat sini disebut faraja, saya kena cek balik. Sebab kalau faraja dia jalan keluar, tapi kalau farhah dia kegembiraan. Nanti saya kena cek balik teks hadisnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan doa tersebut kepada orang lain. Jadi kita dapat lihat dalam isi doa ni menunjukkan ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tidak tahu. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Nabi SAW membahagikan nama kepada 3 bahagian dalam hadis ni. Pertama, nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, lalu dia tampakkan kepada sesiapa yang dia kendaki. Dia bagi tahu kepada mana-mana makhluk yang dia kendaki, daripada malaikat misalnya atau makhluk-makhluk yang lain. Tapi nama itu tidak diturunkan dalam kitab Allah. Maksudnya sebab itu saya kata, boleh jadi ada nama Allah yang Nabi SAW tak tahu tapi malaikat tahu. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, yang diturunkan dalam kitab, yang Nabi SAW tahulah, yang ada dalam Al-Quran atau diwahyukan dalam hadis-hadis Nabi SAW.
atau nama yang Allah simpan dalam ilmu ghaib yang tak ada seorang pun tahu. Jadi Nabi SAW pun tak tahu ilmu ghaib. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada isu ni ialah Nabi SAW bila bercakap tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, Nabi SAW tak memandai-mandai. Nabi SAW mengakui ada nama-nama yang Nabi SAW tak tahu pun. Allah je yang tahu. Jadi menunjukkan kepada kita, jangan sesekali kita bercakap tentang Allah sesuka hati kita tanpa merujuk pada wahyu. Nabi SAW pun tak buat macam tu. Nabi SAW mengakui ada benda yang dia tak tahu tentang Allah. Ada perkara tentang nama Allah yang dia tak tahu, sebab Allah tak bagi tahu. Jadi kita lihat muka surat 99. Jelas daripada keterangan ini bahawa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Maka kita tak tahu berapa. Adapun ini hadis yang kita nak masukkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahida. 100 kurang 1. Maksudnya 99 lah. Kalau bahasa Arab kadang-kadang macam tu kan. 100 kurang 1. Maksudnya 99. Man ahsaha. Sesiapa yang, kalau kita terjemah ahsa ni macam kira kan. Siapa yang membilangnya, kalau terjemah literal lah, siapa yang mengiranya, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi hadis ni seolah-olah Allah ada 99 nama. Jadi para ulama huraikan bahawa hadis yang kata Allah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, sesiapa yang mengiranya dia akan masuk syurga. Hadis tu bukan petunjuk bahawa nama Allah Subhanahu Wa Taala terhad kepada 99 sahaja. Konteks hadis ni kita lihat dalam kitab, hanyalah satu ucapan penghabaran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang membilang atau menghafaz 99 nama ni dia masuk syurga. Bukannya Nabi SAW bagi tahu Allah ada 99 nama saja. Jadi contoh dalam kitab ni dia bagi contoh paling mudah. Kalau seseorang cakap, saya ada 99 dirham yang aku nak guna untuk sedekah. Adakah tu bermaksud dia hanya ada duit 99 dirham je? Contoh saya kata, okey, saya sediakan untuk sedekah RM99. Adakah maksud duit saya ada RM99 saja? Tak. Tapi yang saya tengah cerita ialah untuk sedekah saya sediakan RM99. Maksud kita dah reserve RM99 untuk sedekah. Tapi duit kita bukan RM99 saja. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Hadis ini Nabi SAW nak bagi tahu kita sesiapa yang membilangnya, atau ulama dalam riwayat lain disebutkan sesiapa yang menjaganya, memelihara 99 nama ini, dia akan masuk syurga. Maksudnya nanti kita lihat siapa yang beramal dengan 99 nama ni, dia akan masuk syurga. Bukan menghadkan Allah kepada 99 nama. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama sepakat. Ni tak ada khilaf, kata Imam Nawawi. Ulama sepakat bahawa hadis ni tak membataskan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah maknanya Allah tidak memiliki nama selain yang 99 tersebut. Jadi hadis sebaliknya, hadis ini bermaksud sesiapa yang mengamalkan 99 nama Allah, maka dia akan masuk syurga. Okey, jelas kat sini. Kan clear perkara ni. Okey, panjang lagi huraian di petik perkataan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia sekadar ulangan lah apa yang Imam Nawawi sebut. Kemudian kita nak lihat muka surat yang 101. Maksudnya kesimpulan teruslah daripada bab ni. Jadi bila kita dah faham hadis ni, maka mungkin kita akan muskil. Tapi ada ulama' dia kumpulkan 99 nama.
Kita kena bezakan bila para ulama kumpulkan 99 nama. Sebab hadis sebut siapa yang beramal dengan 99 nama ni akan masuk syurga. Tapi Nabi SAW tak spesifikkan nama yang mana 99 ni. Jadi para ulama berijtihad lah. Dia tengok Al-Quran, tengok hadis, apa nama Allah yang ditemui, dikumpul sampai cukup 99. Jadi itu yang para ulama lakukan. Dan hasil pengumpulan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, maka kita akan dapati bahawa lebih daripada 99. Kalau kita tengok dalam kitab ni pun, nama-nama Allah yang ada dalam kitab ni, yang nanti insyaAllah kita akan huraikan satu persatu mulai minggu depan insyaAllah, saya dah sempat kira lebih daripada 100 lebih nama-nama yang dibincangkan dalam kitab ni. Jadi memang bila kita lihat dalam Al-Quran pun memang lebih, dalam hadis pun lebih daripada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah pendapat yang cuba nak membataskan nama Allah kepada 99 sahaja dikira salah, maka sudah pastilah kalau ada orang cuba-cuba mendakwa Allah sebenarnya ada 100 nama saja, 300 nama saja, 1000 nama saja, 400 nama saja, lagilah salah. Sebab 99 ni paling kurang adalah juga hadis dia. Cuma hadis tu bukan nak cerita bab tu. Yang lain-lain langsung tak ada. Yang lain-lain langsung tak ada hadis yang sebut. Jadi tak boleh kita memandai-mandai kata bilangan nama Allah sebenarnya begitu begini. Nabi SAW pun tak tahu. Macam mana nak tahu bilangan nama Allah kalau ada nama Allah yang Nabi SAW sebut, yang Allah rahsiakan pada ilmu ghaib Allah? Malaikat tak tahu, Nabi SAW tak tahu, Nabi Adam tak tahu. Walaupun Nabi Adam kan pada penciptaan dia, waktu dia nak dijadikan khalifah, Allah ajar kat dia nama-nama benda, perkara-perkara yang malaikat pun tak tahu. Tapi masih ada nama-nama Allah yang tak ada satu makhluk pun tahu. Sebab tu Nabi SAW sebut yang kau rahsiakan pada ilmu ghaib yang kau miliki. Jadi bab ni penulis tutup dengan surah Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kamu bercakap tentang Allah perkara yang kamu tak tahu. Jangan sesekali bercakap tentang Allah benda yang kita tak tahu. Dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu ikut benda yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita memandai-mandai. Kalau dalam bab dunia pun kita tak boleh memandai-mandai. Orang yang tak pandai, contoh kereta rosak, dia nampak kereta rosak, dia pun cuba memandai-mandai nak baiki. Elok kereta tu mungkin rosak sikit je, atau sebenarnya minyak habis, tapi dia pergi usik sana, usik sini, bertambah-tambah rosak. Kita bukanlah menjadi fardu ain untuk kita tahu semua nama Allah. Kita pun fikir, alamak, Allah ada 99 nama, tapi nama Allah yang setakat ni yang kita tahu 10 saja mungkin. Saat kita belajar pun tak cukup. Tapi maksudnya kita tak apalah, cukup dengan 10 tu. Dulu kita beramal, faham, lepas tu cuba lagi baca lagi Al-Quran, cari apa lagi nama-nama Allah yang ada. Tapi jangan sekali memandai-mandai cuba, oh yang tu nama Allah kot, yang tu nama Allah kot. Itu bercakap tentang Allah tanpa ilmu, dan perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk muka surat 102. Timbul persoalan, ada tak hadis yang mengumpulkan 99 nama Allah? Ada. Saya sempat semak tadi dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis daripada Abu Hurairah. Dia hadis yang sama yang kita bincang tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafaznya, menjaganya, beramal dengannya akan masuk syurga. Dalam sebahagian riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Sunan At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi, disebutkan 99 nama tersebut.
Dan sebahagian hadis ini secara zahirnya kalau kita lihat nampak macam sahih lah. Saya sempat semak tadi. Tapi ulama hadis bincang tentang kecacatan tersembunyi yang ada pada hadis tersebut. Jadi kita lihat kat sini disebut, pembahasan kita sekarang ada pada dua masalah, dua isu. Pertama, penjelasan bahawa tidak sahih daripada Nabi SAW tentang disebutkannya semua nama Allah dalam satu hadis. Jadi memang ada, misalnya hadis dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sama yang kita bincang 99 nama, tapi dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia sebut 99 nama. Dan susunan dia sama macam nasyid yang kita baca budak-budak nyanyi sekarang. Kan? Nas'aluka ya man, apa macam mana aku lupa dah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus sampai habis. Tadi saya cek teks hadis riwayat Al-Hakim, saya kata mungkin nasyid ni ambil daripada riwayat ni. Sebab totally sama. Susunan nama Allah tu sama. Sebab ada hadis lain dan Tirmizi tapi susunan hadis tu lain. Susunan nama-nama Allah tu lain. Tapi dalam Mustadrak Al-Hakim tu memang susunan macam nasyid yang kita nyanyikan pada hari ni. Sampai ke penghujung memang sama. Jadi kita tahulah nasyid Asmaul Husna yang diajar dekat sekolah-sekolah tu bukan tak ada asal, ada asal dalam hadis. Cuma hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih lah. Dia bukan palsu. Dia bukan palsu. Saya dah semak dia tak ada perawi kazab. Tidak ada ciri-ciri hadis palsu kat situ. Tetapi apa yang berlaku kita lihat nanti. Disebutkan sini ada riwayat pertama daripada Abdul Aziz dalam Al-Hakim yang saya sebut tadi. Kemudian riwayat kedua daripada Abdul Malik, panjanglah cerita dia. Riwayat ketiga daripada Walid bin Muslim ni ada dalam Sunan At-Tirmizi dan semisalnya. Jadi panjang disebutkan di sini. Cuma kita nak ringkaskanlah apa yang berlaku, sebab kalau kita baca, sebab ni isu teknikal hadis yang disebutkan kat sini. Jadi kita terus masuk pada muka surat yang 104. Oleh kerana itu para imam ahli hadis melemahkan hadis ini dan melarang untuk dijadikan sebagai hujah, dan bahawasanya menukilkan 99 nama dalam satu hadis tidaklah sahih daripada Nabi SAW. Tetapi dalam periwayatan hadis kadang-kadang berlaku kesilapan, walaupun perawi itu perawi yang dipercayai. Jadi antara yang disebutkan oleh ulama hadis tentang riwayat ini ialah berlakunya idraj. Idraj ni bermaksud perawi hadis dia riwayatkan satu hadis. Kemudian mungkin tanpa sengaja lepas tu dia cakap benda lain. Contoh, perawi hadis baca hadis ni, Allah ada 99 nama, sesiapa yang menghafalnya dia akan masuk syurga. Itu hadis. Lepas tu dia nak terangkanlah apa contoh nama-nama Allah tu. Dia sebutlah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi mungkin dia tak sebut ini contoh nama-nama Allah. Jadi orang yang dengar ingat, oh, yang nama-nama Allah yang disebutkan tu memang sebahagian daripada hadis Nabi SAW. Itulah hadis mudraj. Maksudnya berlaku kemasukan perkataan perawi dalam teks hadis dan tak dapat dibezakan. Cuma para ulama yang mengkaji hadis, bila dia buat perbandingan antara riwayat, maka dia tengok riwayat-riwayat lain, kebanyakan riwayat tak ada pun sebut nama-nama Allah ni. Saya pun alhamdulillah sempat semak tadi, kebanyakan riwayat tak ada. Bukhari Muslim memang tak ada, kebanyakan riwayat tak ada. Cuma ada pada sebahagian riwayat hadis yang sama ni yang ada sebut nama-nama Allah. Jadi para ulama hadis kata ini menunjukkan berlakunya idraj, kemasukan perkataan perawi. Sebenarnya perawi nak bagi contoh, nak terangkan, okey, maksudnya kita digalakkan untuk tahu 99 nama Allah ni, beramal dengan dia. Jadi dia pun nak ajar, okey, apa nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tapi lah manusia, perawi hadis ni manusia kadang-kadang tersilap. Jadi tercampur perkataan perawi dengan hadis Nabi SAW.
Sebab tu sebahagian hadis yang sebutkan nama 99 nama sekaligus ni kalau yang saya sempat semak tadi memang berbeza-beza. Ada yang mula dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada sebahagian nama yang ada pada satu riwayat, tak ada pula dalam riwayat yang lain. Maka itu juga petunjuk bahawa sebenarnya itu bukan hadis Nabi SAW. Bilangan dia 99 tapi ada nama yang tak ada. Dalam hadis ni ada nama A. Hadis ni tak ada pula nama A, tapi ada nama lain pula yang tak ada kat hadis A tadi. Jadi wallahu alam, kita berhenti sebentar untuk azan. Okey, kita sambung perbahasan kita. Jadi kita dah tahu bahawa tidak ada hadis yang mengumpulkan 99 nama Allah. Jadi macam mana kita tahu 99 nama Allah tu? Sebab dikumpulkan oleh para ulama. Dia tengok dalam ayat Al-Quran, dia tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, lalu dikumpulkan. Jadi sebab apa dikumpulkan? Supaya kita tahulah untuk kita beramal. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan man ahsaha tadi kita sebut? Kalau kita terjemahkan literal, sesiapa yang ahsaha ni maksudnya mengira, membilang dia, maka dia masuk syurga. Senang macam tu, kan? Bilang nama Allah, ataupun dia ulang-ulang Ar-Rahman, Ar-Rahman, dia zikir Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman macam tu. Adakah itu yang dimaksudkan? Jadi disebutkan di sini sebahagian orang salah kaprah ni bahasa Indonesia, salah faham dalam memahami hal ini.
dia menyangka bahawa maksudnya sekadar menghitung 99 nama tersebut dan menghafalkannya dalam hati serta melafazkannya pada waktu-waktu tertentu. Sebahagian mereka menjadikan sebagai wirid harian. Maksudnya contoh, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Hayyu. Dia ulang-ulang, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Perbahasan dia boleh ke tidak tu insya-Allah nanti kita akan masuk. Cuma kita nak katakan, para ulama kata bukan itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Bukan begitu maksud dia. Para ulama telah mengingatkan bahawa maknanya bukan sekadar membaca lafaz tanpa difahami maksudnya, dan bukan juga tanpa diamalkan isi kandungan nama tersebut. Jadi yang dimaksudkan dengan sesiapa yang man ahsaha dakhalal jannah, sesiapa yang memeliharanya atau menjaganya, membilangnya, maksudnya dia faham, dia tahu tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia faham maksud dia dan dia beramal dengan isi kandungan nama tersebut. Misalnya bila seseorang tahu Allah Maha mendengar, dia buat apa? Dia jagalah perkataan dia. Tak mengumpat orang, tak memfitnah orang, tak ucap perkataan-perkataan keji. Itu maksud beramal dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham maksud beramal dengan nama Allah macam tu, maka kita tahulah bahawa dia bukan sekadar kita ulang-ulang hafal atau kira nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kita lihat di sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada' al-Fawaid menyatakan, mengamalkan nama Allah ada 3 tingkatan untuk menyempurnakannya. Tolong tutup pintu tu. Takut terganggu pula orang kan, biar dia main kat luar. Jadi dalam memahami nama Allah ada tiga tingkatan. Pertama, membilang atau membaca lafaznya. Bukanlah maksud tak ada pahala. Bukanlah kita kata orang yang duk ulang Ya Rahman, Ya Rahman tu buat benda tak berfaedah. Bukan. Setiap benda makruf, benda yang baik dapat pahala insya-Allah. Tapi kita maksudkan ni ganjaran yang disebutkan dalam hadis ni. Sesiapa yang menjaga 99 nama Allah ni masuk syurga. Itu yang kita bincangkan. So saya nak clearkan juga. Nanti orang kata, oh ustaz ni kata kalau kita sebut nama Allah banyak kali tak ada faedah. Tu dah masalah pula, satu isu pula. Bukan, kita bukan sebut benda tu. Kita kata ganjaran yang disebutkan dalam hadis ni merujuk kepada apa. Bukan maksud sebut nama Allah tak ada faedah. Yang kedua, level kedua, memahami makna dan kandungannya. Ada orang dia mungkin dia hanya sekadar ucap, dia bilang, dia zikir, jadikan ratib harian dia, tak ada masalah, dapat pahala. Tapi kalau dia improve, dia memahami pula, dia belajar maksudnya, dia dapat lebih besar ganjaran dia. Yang ketiga, dia berdoa pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia bertawassul dengan nama-nama Allah dalam doa dia. Macam mana dia nak buat macam tu? Dia kena belajar maksud nama-nama Allah supaya dia dapat sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan konteks permintaan dia. Jadi semua tu kena belajar, kena faham maksud nama-nama Allah tersebut. Jadi dengan melalui 3 tingkatan ini, maka akan terwujudlah dalam diri seorang hamba pengamalan terhadap nama-nama Allah. Sebab itulah ramai ulama mengarang, "Haura, jangan keluar masuk. Anak-anak main kat luar. Main kat luar. Jangan keluar masuk. Ganggu. Main-main kat luar." Jadi dengan melewati 3 tingkatan ini, maka akan wujudlah pada diri seorang hamba pengamalan terhadap nama-nama Allah. Sebab itu ramai ulama yang mengarang kitab khusus yang berkaitan dengan menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan 99 nama-nama Allah tersebut. Jadi kita dah faham yang dimaksudkan dengan sesiapa yang menghafaz atau membilang 99 nama Allah ni, bermaksud dia berzikir dengannya, dia faham isi kandungan dia, dan dia beramal dengan cara berdoa menggunakan nama tersebut dan beramal dalam kehidupan seharian dia. Maksudnya kefahaman dia kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kesan kepada kehidupan dia. Sebab kalau sekadar dia kata dia percaya Allah Maha mengetahui, tapi apa benda yang Allah putuskan dia tak nak terima.
Contoh saya kata, semua orang boleh kata dia beriman Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, Allah Al-Alim, Al-Khabir. Semua tu menunjukkan Allah ni Maha mengetahui. Tapi bila sampai kepada bab hukum hakam, kadang-kadang kita rasa kita lagi pandai daripada Allah. Saya bagi contoh. Zaman sekarang ni banyak dipopularkan bahawa faraid ni bukanlah satu-satunya sistem dalam pengagihan harta pusaka. Sedangkan faraid itu adalah kewajipan, kefarduan yang telah Allah wajibkan dalam Al-Quran. Satu sistem pengagihan harta pusaka yang Allah dah tetapkan. Kita duk kata Allah, kita beriman Allah Maha mengetahui, tapi kita datangkan satu idea bahawa sebenarnya ada benda yang lebih baik daripada faraid. Isu kita nak, ada yang reda nak tak nak terima bahagian dia, itu isu lain. Tapi pada asalnya kena agihkan ikut faraid. Lepas tu kalau ada orang nak lepaskan hak dia, itu hak dia lah. Dia nak bagi bahagian dia ke, itu masing-masing. Tapi tak boleh. Sebab sekarang ada sebahagian, kan kita tahu kan dalam syarikat-syarikat takaful kan ada hibah takaful dan semisalnya. Selalu dalam promosi mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat merendahkan faraid, menakut-nakutkan manusia dengan sistem faraid dan semisalnya, sampai manusia nampak benda tu macam tak elok, zalim. Jadi sebab tu disebutkan sini, bukan sekadar kita tahu nama Allah tu, beramal. Dan beramal tu dia kesan pada kehidupan kita, apa yang kita cakap, apa yang kita lakukan dan semisalnya. Dia bukan sekadar tahu. Sebab kalau sekadar tahu, anak-anak kita yang kat sekolah tu dia lagi hafal nama Allah daripada kita. Betul tak? Tiap hari dia nasyid. Kita yang dah tua tak ingat. Bagi kat dia tak payah ada lirik, dia boleh nyanyikan nama Allah tu sampai habis, yang sampai 9 tu. Kita yang dah dewasa dia terkial-kial, tak ingat. Nak kena buka buku balik nak tengok nama Allah. Tapi bukan sekadar tu. Eloklah yang ustaz-ustazah ajar kat anak-anak kita supaya dia tahu. Dan kita kenalah pula upgrade anak-anak kita supaya bukan sekadar dia menasyidkan nama-nama Allah, sebaliknya dia faham juga nama-nama Allah. Kita boleh ajar kat anak-anak kita nama-nama Allah yang nampak mudah untuk dia faham. Janganlah pergi ajar nama-nama Allah yang mungkin complicated dia nak faham. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Pening anak kita nak faham Allah yang maha sombong. Tapi ayah kata sombong tak baik. Sudah. Jenuh pula kita nak ajar kat dia. Terangkan nama-nama Allah yang simple untuk dia faham. Allah yang maha melihat. Jadi kita ajar dekat anak kita, Allah maha melihat. Apa yang adik buat Allah nampak. Jangan depan ayah je adik solat, tapi belakang ayah solat main-main. Macam tu. Kita ajar anak kita tentang nama Allah supaya dia faham. Allah maha mendengar. Jangan sebut benda-benda tak elok. Jadi kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikutkan malam ni saya rancang nak masuk bab yang seterusnya, kesalahan dan kesesatan dalam perbahasan Al-Asma' Al-Husna. Cuma perbahasan dia panjang. Jadi saya rasa tak molek kita mulakan waktu hujung-hujung kuliah ni, nanti baru start dah kena stop. Nanti kan bila benda yang penting macam tu yang boleh menimbulkan fitnah, bila kita terangkan separuh, nanti orang akan sangka yang sebaliknya. Kita nak cakap A, orang ingat B. Jadi sebab nanti akan dibincangkan nanti isu, adakah disyariatkan kita berzikir dengan nama Allah mufrad, maksudnya kita sebut nama Allah je. Contoh, kita udah ulang-ulang Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 Allah, 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 Allah. Itu belum lagi masukkan pembahasan hu lagi tu semua. Jadi itu insya-Allah lah pada minggu hadapan kita masuk dalam bab kesalahan dan kesesatan yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Jadi kalau ada sebarang soalan sebelum kita solat Isyak, yang muslimin ada soalan? Muslimah kat belakang ada soalan? Tak ada. Okey, jadi insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa pada minggu hadapan dalam bab kesalahan dalam kita memahami dan beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.